ilmu daripada para nabi. Hadis sebab tu tak, hadis daripada nabi tak boleh buat hadis palsu. Siapa cakap dalam TV kata siapa yang tak berzikir bersama dengan imam selepas daripada sembahyang itu syaitan. Itu maksud hadis Nabi. Dia boleh kata itu maksud hadis Nabi. Hadis Nabi mai kat mana? Kerana sombong sebab tak berdoa. Kita bukan masalah orang nak tunggu tak tunggu tu satu hal. Tapi nak bubuh satu benda ke peringkat yang macam tu, kalau sekiranya Nabi kata itu sombong dan itu syaitan, bererti berzikir bersama imam selepas solat adalah suatu kewajipan. Kalau ada hadis macam tu, dia jadi wajib tahapnya. Mustahil lah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitab dia apabila dia bahaskan tentang Nabi SAW dalam ni Al-Imam Syafi'i, Nabi SAW idza sallama min salatihi qama an-nisa hina yaqdi taslimahu wa makatha an-nabi SAW fi makanihi yasiran. Nabi SAW, ni Ummu Salamah riwayat, dia kata apabila Nabi bagi salam, lepas Nabi bagi salam, orang perempuan akan bangun ketika Nabi duduk di tempat Nabi. Dan ketika mereka bangun tu, Nabi duduk seketika lah di tempat Nabi. Ibnu Syihab riwayat ni dia kata fanara mukthahu dzalika wallahu a'lam likai yanfadh an-nisa qabla an yudrikahun man insarafa minal qaum. Ibnu Syihab kata kami berpendapat kenapa Nabi duduk sekejap selepas solat ialah kerana Nabi SAW nak bagi orang perempuan bangun dulu supaya nanti tak bercampur lelaki dengan perempuan apabila keluar daripada masjid. Ada riwayat yang kata Nabi selepas daripada solat, Nabi takbir, Nabi tahlil dengan suara yang didengari. Ada kata riwayat Nabi bangun terus selepas daripada solat. Berbagai keadaan berlaku. Ada sebahagian riwayat sahabat bangun dulu daripada Nabi. Ada kala Nabi bangun dulu daripada sahabat. Apa kata Al-Imam Syafi'i dalam kitab dia Kata Imam Syafi'i, wa akhtaru lil imami wal ma'mun an yuzkara Allah ba'da sirafihi minas salah wa yukhfiyan adh-dhikra illa an yakuna imaman yuhibbu an yuta'allama minhu fayajhar hatta yura annahu qad tu'allima minhu thumma yusir. Maksudnya, pendapat aku, imam dan makmum hendaklah berzikir selepas selesai solat. Hendaklah mereka mensenyapkan zikir, kecuali jika imam mahu dipelajari daripadanya, yakni dia nak ajak orang ramai, makmum dia, macam mana cara nak zikir selepas solat, maka ketika itu dikuatkan zikir sehingga apabila didapati mereka telah mempelajarinya, maka selepas itu hendaklah dia perlahankan. Ni kata apa Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab dia wa ahsibuhu annahu jahara qalilan liyata'allama an-nasu minhu wa dhalika li anna 'amat ar-riwayat allati katabnaha ma'a hadha wa ghayriha laysa yadhkur fiha ba'da at-taslim tahlilun wala takbir wa qad yadhkuru annahu dhakara ba'da as-salati bima wasaftu wa yadhkuru insirafahu bila dhikr wa dhakara Ummu Salamah mukthahu wa lam yadhkuru jahra. Panjang lagi saya terjemah tu. Apa Imam Syafi'i kata?
Aku berpendapat baginda menguatkan suara zikir hanya untuk seketika, untuk orang ramai mempelajarinya daripada baginda. Ini kerana kebanyakan riwayat yang telah kami tulis, yang Imam Syafi'i bersama ini atau selainnya tidak menyebut selepas salam terdapatnya tahlil dan takbir. Yang ni kebanyakan riwayat tak sebut. Ada riwayat yang sebut, tapi kebanyakan riwayat tak sebut. Kadang-kadang riwayat menyebut baginda selepas solat, baginda berzikir selepas solat, seperti yang aku nyatakan. Kadang-kadang disebut baginda pergi tanpa zikir. Ummu Salamah pula menyebut bahawa baginda selepas solat, selepas solat, yakni baginda duduk, menyebut baginda duduk selepas solat, tetapi tidak menyebut baginda berzikir secara kuat. Ini Ummu Salamah, isteri Nabi sebut. Aku berpendapat baginda tidak duduk melainkan untuk berzikir secara tidak kuat. Jadi macam-macam dia kata. Kadang-kadang Nabi bangun terus, kadang-kadang Nabi duduk berzikir kuat, kadang-kadang Nabi duduk dalam keadaan diam. Jika seseorang berkata seperti apa, jika orang tanya apa pasal Nabi, kenapa Imam Syafi'i kata Nabi itu kadang-kadang zikir kuat, lepas tu dia diam balik, seperti apa, adakah contoh benda ni dalam sunnah? Kata Imam Syafi'i, aku kata sebagaimana baginda pernah bersolat di atas mimbar. Dalam riwayat hadis, Nabi pernah bersolat di atas mimbar. Nabi mimbar tu dia ada 3 tangga. Nabi solat di atas mimbar tu. Sebab apa Nabi solat di atas mimbar? Sebab Nabi nak bagi makmum yang belakang nampak pergerakan Nabi. Kalau tidak mereka tak tahu macam mana rokok yang betul, macam mana i'tidal yang betul. Apabila baginda nak sujud, baginda akan undur ke belakang dan sujud. Tapi dalam hayat Nabi, bukan Nabi duk pergi solat atas mimbar sentiasa. Dia solat atas mimbar tu beberapa kali saja untuk orang mempelajari. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, jika seorang berkata seperti apa, aku katakan seperti mana baginda pernah bersolat di atas mimbar, yang mana baginda berdiri dan rokok di atasnya, kemudian baginda undur ke belakang untuk sujud di atas tanah. Kebanyakan umur baginda tidak solat di atasnya. Akan tetapi aku berpendapat baginda mahu agar sesiapa yang jauh, yang tidak melihat baginda, dapat mengetahui bagaimana keadaan salat, rukuk dan bangun. Baginda ingin mengajar mereka keluasan dalam ini semua. Aku suka sekiranya imam berzikir nama Allah di atas tempat duduknya sedikit dengan kadar yang seketika selepas wanita pergi. Ini seperti yang Ummu Salamah katakan. Kemudian imam boleh bangun. Jika dia bangun sebelum itu ataupun duduk lebih lama, tidak mengapa. Makmum pula boleh pergi setelah imam selesai memberi salam, sebelum imam bangun. Jika dia lewatkan sehingga imam pergi atau bersama imam, itu lebih aku suka untuknya. Tu kata Imam Syafi'i. Ikut mana yang jadi setan? Cakap dalam TV, orang kampung tak tahu, ingat semua cakap dalam TV cerdik. Lepas tu mari siapa bahagian motivasi apa ni, ambil lah benda-benda tu. Orang yang tak doa selepas semayang, bukan dia tak doa, dia doa. Doa selepas solat ni banyak tempat. Antara doa yang Nabi suruh lepas solat ialah selepas membaca tasyahud sebelum memberi salam. Summa du'uma badalah, kemudian dia doalah apa yang dia mau. Summa yatakhayyaru minal kalami ma syaa, kemudian dia pilihlah apa yang dia mau dia nak sebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada orang kadang dia cakap, kita bukan marah orang untuk imam zikir apa, tapi hak lebih-lebihan tu, berlebih pula kata sampai orang hak tak zikir sama imam jadi syaitan. Ini ghulu, melampau. Tak ada nas, mereka nas sendiri. Kalau orang tanya siapa suruh buat, Imam Syafi'i suruh kita tunggu. Padahal kitab Syafi'i mana orang tak tahu. Takkan dia baca kitab Syafi'i majalah mangga lah.
Al-Imam Syafi'i tulis dalam kitab dia dia sebut pandangan-pandangan dia, itulah qaul dia. Syafi'i hak depa sebut ni Syafi'i mana kita tak tahu.